Ya, meskipun cuaca yang kurang baik, hujan di satu dua tempat di seluruh negeri Sabah, semoga tidak mematahkan semangat untuk kita turun mengundi, kerana ini adalah tanggungjawab kita, kewajipan yang harus kita tunaikan pada hari ini. Dan sebenarnya saudara, di studio ketika ini bukan saja saya bersama dengan Ridwan dan juga mendapat laporan daripada rakan-rakan pelapor, tapi juga Ridwan, kita bawakan tetamu untuk kita bincangkan, kupas lebih lanjut lagi mengenai dengan aspirasi pengundi muda. Ya, terima kasih Jovi untuk laporan juga perkongsian dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti mana yang kita war-warkan tadi berkenaan dengan aspirasi pengundi muda. Ini juga merupakan salah satu aspek penting yang boleh kita ketengahkan untuk petang ini. Jadi bersama kami di studio RTM KTK pada waktu ini iaitu Encik Tony Paridi Bagang, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Pentadbiran serta pengajian polisi dari UiTM Cawangan Sabah. Terima kasih Encik Tony kerana bersama kami di RTM. Difahamkan pagi tadi sempat ke Kuala Penyu untuk menunaikan tanggungjawab. Ya, betul. Ya, seawal jam 5 pagi bertolak daripada Kota Kinabalu. Dan itulah tanggungjawab sebagai pengundi. Betul-betul. Sebagai bukti jari yang ada calitan dah kuat itu sudah melaksanakan tanggungjawab. Baik, apapun terima kasih untuk kesempatan bersama kami di RTM petang ini. Kalau kita sebut aspirasi pengundi muda lah, Encik Tony. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi berkenaan pengundi muda, terma yang kita boleh tumpukan sekarang ini itu berkenaan politik baharu. Juga ada kaitannya dengan pengundi muda. Tapi terlebih dahulu kita berikan definisi, perkongsian apa itu sebenarnya politik baharu dan juga bezanya dengan politik lama. Ya, sebenarnya politik baharu ini agak kuat didendangkan pada PRU yang lepas, pada PRU yang ke-14. Dan politik baru ini merujuk kepada satu budaya politik yang mana kita menjangkaui politik yang berteraskan kaum, dan kita tidak lagi bersandar kepada politik penaungan yang kuat, dan kita menumpukan kepada urus tadbir yang baik untuk memastikan bahwa dalam negara ini diperintah dengan lebih adil dan lebih saksama, dan seterusnya terus maju untuk ke hadapan untuk memberi kebaikan, perlindungan kepada rakyat secara umum. Itu definisi yang kita boleh ringkaskanlah politik baharu itu sendiri. Tapi kaitannya dengan pengundi muda sekarang ini, Encik Tony. Ya, kalau kita melihat kepada pengundi muda pada hari ini, mereka ini sangat riak dan sangat bersemangat. Ya, apatah lagi apabila mereka sangat tertarik dengan isu-isu yang semasa yang lebih pragmatik sifatnya. Mereka tidak lagi melihat isu perkauman itu sebagai satu isu yang sangat mempengaruhi apabila ingin menunaikan tanggungjawab. Ya, mereka melihat pada urus tadbir, bagaimana kekayaan ekonomi itu dibahagikan dengan sama rata, bagaimana isu-isu tadbir urus itu, isu-isu rasuah itu dibenteras, ditangani dan sebagainya. Ya. So mereka ini sangat kuat untuk mendendangkan, untuk meluahkan ketidakpuasan hati mereka sekiranya mereka melihat ada sesuatu yang tidak betul. Ya, apatah lagi dengan sosial medianya, dengan pembacaan-pembacaan dan kesadaran-kesadaran dengan yang diberikan kepada mereka untuk mewujudkan. Betul. Saya setuju juga dengan apa yang Encik Tony katakan. Pengundi muda sekarang ini lebih terbuka. Mereka lebih berfikiran yang lebih terbuka, tidak tertumpuk pada mana-mana parti politik ataupun kawasan tertentu. Kerana kalau kita lihat juga, ada saya terbaca satu artikel bahawa pengundi muda ini boleh dipecahkan pada dua. Satu yang masih yang berfikiran terbuka, satu lagi yang masih lagi mengikuti waris keluarga mereka, parti yang mereka ialah khususnya ibu bapa mereka sokong, maka anak-anak mereka pun turut sama. Itu dua pecahan yang boleh kita kongsikanlah. Tapi itu berdasarkan satu artikel yang saya jumpa. Tapi kalau kita sebut berkenaan dengan demografi di Sabah ni lah, Encik Tony, kita tahu Sabah kaya dengan etnik, budaya dan sebagainya. Ini juga boleh merupakan salah satu faktor utama bagaimana kejayaan parti yang bertanding, calon yang bertanding dengan pengundi Bumi Putera Sabah itu sendiri sekarang ini. Ya, sudah pasti kalau kita melihat Sabah ini sebagai sebuah negeri yang satu Malaysia ataupun yang penuh dengan budaya, kan? Dan kalau kita lihat setiap parlimen itu mempunyai dinamika politiknya tersendiri dan juga kaum-kaum etnik tersendiri. So kalau kita lihat di kawasan-kawasan tertentu, contohnya kawasan pedalaman seperti di Kota Merudu, di Keningau, ya majoritinya Kadazan Dusun Murut. Nah, ini kawasan-kawasan dusun. Manakala di kawasan-kawasan seperti di Pantai Timur, Bumi Putera Islam, kan. Jadi ini sebenarnya memperlihatkan satu demografi yang sangat pelbagai lah. Dan
apabila mereka mengundi, mereka akan tertumpu kepada pelbagai isu-isu dan sudah pasti mereka juga melihat siapa akan calonnya dan sebagainya. Iya, betul. Ya, Encik Todi, saya ia bertanya kerana golongan muda ini adalah golongan yang signifikan bagi PRU yang ke-15 kali ini. Kita lihat kerana menurut statistik 932,485 adalah pengundi muda yang berusia 18 hingga 39 tahun. Jadi bagaimana Encik Todi melihat kecenderungan pengundi muda untuk turun mengundi pada hari ini? Ya, saya melihat bahwa mereka yang undi 18 ini, mereka adalah first time voter lah. Yang pertama kali saya melihat mereka ini sangat teruja. Ya, mereka sangat teruja untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dan sudah pasti meskipun ramai yang mengatakan mereka ini masih teragak-agak, tetapi pokoknya ialah mereka menginginkan sebab ini adalah pengalaman pertama. Manakala bagi mereka yang berumur yang 21 tahun ke atas yang mungkin sudah pernah mengundi pertama kalinya, mereka mempunyai pengalaman dan pengalaman ini sudah pasti dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lepas. Ya, kerana kita pun baru juga melaksanakan pilihan raya negeri 2 tahun lepas. Betul. Jadi itu juga sedikit sebanyak memberikan mereka momentum semasa hari pengundian itu. Baik, kita berhenti berehat seketika. Selepas ini kami akan kembali untuk bawakan perbincangan lebih lanjut berkenaan dengan aspirasi pengundi muda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di RTM. Roni, kau tak ada tu? Oh, mata ada aku gigit deh. Muli aku may pengundi. Oh, apa kena gigit muli may pengundi? Pentanto na bagya, muli na may pengundi. Asa tu lun kanod mangantod dati may pengundi. Ya kayo, ako muli may pengundi. Iho tinggal muli ti may pengundi. Aw nakanda ti muli may pengundi. Pentanto na bagya muli may pengundi. Kedua nga, alay do ko na daan ako li kampung. Na ba dati? Kay tapos na toon swabli na. Ba. Ba. Okay, coba. Hino ko po. Malepas mengundi lah. Kita lah yang akan menentukan bagaimana corak pemerintahan negara kita pada masa akan datang. Demi kesejahteraan, kemakmuran, dan kestabilan negara. Saya pilih mengundi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. #MyPRU15 masih lagi bersama dengan kami. Kami bawakan perkembangan khas dari negeri Sabah sempena dengan PRU ke-15 dan seramai 119 calon bagi bersaing merebut 25 kerusi parlimen bagi negeri Sabah pada hari pengundian kali ini, dan kita akan terus bawakan pelaporan penuh kepada anda terperinci. Dan untuk itu, apa kata kita ingin bersama dengan rakan kita di Parlimen Kota Marudu bersama dengan Magdalena Depol yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Sediakan Magdalena. Baik, terima kasih Javinia. Dan sekarang ini saya berada di SMK Kota Marudu, salah satu pusat pengundian bagi kawasan Parlimen P168 Kota Marudu. Dan keadaan cuaca di sini sebenarnya agak tidak menentu, di mana pada pagi tadi dalam keadaan yang mendung namun masih dalam keadaan baik. Dan pada sebelah petang ini tadi bermula pada jam 1 tengah hari di mana keadaan cuaca mulai hujan di sini. Namun keadaan itu tidak menghalang masyarakat di sini untuk turun mengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan nampaknya kehadiran pengundi pada sebelah pagi tadi sebenarnya lebih ramai berbanding pada sebelah petang. Namun pusat pengundian ini masih dibuka sehingga jam 5 petang nanti. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pengundi yang juga di sini memberi kerjasama padu kepada para petugas di sini dengan datang lebih awal untuk mengundi, dan juga dengan itu dapat melancarkan proses pengundian di sini. Dan sebenarnya mereka telah pun memberi kerjasama dengan datang lebih awal pada jam 6.30
minit pagi tadi, dan ini cukup melancarkan perjalanan proses pengundian di sini. Dan seterusnya juga ingin kita kongsikan di mana Parlimen P168 Kota Marudu menyaksikan pertembungan 6 penjuru dan 6 calon yang bertanding juga turut menunaikan tanggungjawab masing-masing mengundi di pusat pengundian masing-masing. Antaranya calon gabungan rakyat Sabah JRS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili turun mengundi di sini pada pagi tadi kira-kira jam 9.18 minit pagi. Dan juga saya turut dimaklumkan bahawa calon Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Muhammad Azmi Haji Zulkifli juga turut mengundi di Dewan Belia Damai di Kampung Damai di Saluran 2. Dan calon Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syarizal Densi mengundi di Ranau. Calon Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM Datuk Wetron Bahanda juga mengundi di SK Tindangul Kudat. Dan calon Parti Warisan Datuk Jilid Alais Zainuddin Kuminding juga mengundi POS. Dan seterusnya calon bebas Norman Tulang mengundi di SK Pekan Kinarut. Dan juga kawasan ini mempunyai 80,735 jumlah pemilih berdaftar dengan 57 pusat mengundi dengan 173 bilangan saluran meliputi 3 DUN iaitu Matunggung, Bandau dan juga Tandik. Dan seterusnya kita ingin kongsikan juga sebenarnya ada beberapa faktor yang diambil kira bagi penutupan awal di beberapa pusat pengundian. Antaranya adalah jumlah pengundi di pusat daerah mengundi serta jarak pusat pengundian yang jauh. Dan juga sebagai peringatan mesra untuk kita semua agar terus turun mengundi, menunaikan tanggungjawab masing-masing dan juga jangan lupa bawa kad pengenalan masing-masing. Baik, saya kira itu laporan dari saya Magdalena Demhol yang sahih di RTM #MyPRU15. Magdalena, terima kasih atas perkembangan yang dikongsikan langsung dari kawasan Parlimen P168 Kota Marudu. Dan sekarang ini kita akan terus lanjutkan perbincangan dengan Encik Tony kerana kita lihat ya perkembangan corak politik di negeri Sabah ini lebih menjurus ataupun mempertaruhkan calon baharu muda di dalam pilihan raya umum ke-15 bagi negeri Sabah. Bagaimana, adakah Encik Tony bersetuju bahawasanya calon muda ini akan memberi kesan kepada kertas undi bagi pengundi-pengundi muda untuk dipangkah, kerana kita tahu ramai pengundi muda kini lebih lebih tertarik kepada calon-calon muda yang mungkin lebih memahami suara hati ataupun memahami situasi golongan belia pada masa kini. Komen Tuan. Ya, saya merasakan bahwa secara psikologinya pun pengundi muda yang khususnya yang baru pertama kali mereka mempunyai satu attachment. Namun pada saya tidak mengatakan bahwa itu adalah faktor penentu untuk mereka membuat keputusan yang mutlak. Ya, karena apabila muda itu tidak semestinya dari segi umur tidak semestinya boleh menarik hati mereka sebab mereka akan melihat apakah isu-isu yang dibawa. Sekiranya mereka muda pun tetapi isu yang dibawa itu mungkin isu yang retorik ataupun sesuatu yang mungkin dikatakan pada mereka mungkin tidak memberi kesan. Mungkin itu tidak signifikan ya. Kalau kita sebut berbalik pada aspirasi pengundi muda Encik Tony, ialah kita tahu ada di kawasan luar bandar dan juga di kawasan bandar. Sudah pastinya aspirasi untuk kedua-dua golongan belia muda, golongan belia ini berbeza. Apa yang berada di bandar, ada yang berada di luar bandar. Keperluan mereka itu pun berbeza. Jadi bagaimana untuk setiap calon bertanding itu berdasarkan parlimen yang mereka bertanding itu, ada parlimen di kawasan bandar, parlimen di kawasan luar bandar, seiring dengan keperluan golongan belia ini. Ya. Sudah pasti calon-calon itu perlu memahami apakah tuntutan, apakah keinginan ya pengundi-pengundi yang berada sama ada di bandar dan luar bandar. Bagi mereka di bandar sudah tentu isu yang mereka ketengahkan, inspirasi yang mereka inginkan adalah tidak sama seperti di luar bandar. Contohnya di bandar mungkin dia berkata tentang akses, tentang bagaimana peluang-peluang ekonomi, perniagaan, ya, dari segi akses kepada beasiswa, ya. Manakala di luar bandar, meskipun keperluan seperti itu ada, tetapi mereka akan melihat kepada menuntut kepada pembangunan infra, umpamanya, ya. Apakah peluang yang mereka boleh buat untuk menjana ekonomi mereka di luar bandar. Kalau kita menyebutlah berkenaan dengan pengundi muda kerana pelaksanaan untuk pertama kali di negara kita undi 18,
Kalau di Sabah saja kita lihat seramai 127,582 pengundi yang berusia 18 hingga 20 tahun. Mereka yang pertama kali akan menunaikan tanggungjawab. Kita harapkan mereka juga dapat keluar khususnya bagi melaksanakan tanggungjawab mereka ini. Namun apa yang menjadi stigma khususnya pengundi muda ni pertama kalilah Encik Tony mengatakan bahawa mereka ini undi mereka tidak akan membawa apa-apa perubahan. Dan mereka ini hanya ialah mereka muda dan sebagainya. Kalau lebih banyak dipelopori ataupun undi itu kepada usia yang 21 tahun dan ke atas berbanding mereka ini. Pada saya kurang bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana kalau kita melihat itu semata-mata kerana umur mereka tidak cukup matang, saya fikir itu tidak cukup konkret lah. Kalau di negara maju ya, mereka yang berumur 18 itu telah diberi hak sudah untuk mengundi. Dan kita di sini juga telah memberi peluang kepada mereka untuk mengundi. Maka dengan adanya pendedahan dengan bengkel-bengkel yang diadakan, kesedaran, program-program kesedaran dan perkembangan politik semasa itu sendiri telah memberi mereka input yang secara tidak langsung memberi mereka kesedaran, dan saya percaya juga meningkatkan political literacy ataupun literasi politik. Betul. Dan seterusnya boleh membuat keputusan yang lebih rasional. Ya, itu yang kita harapkan dengan pelaksanaan undi 18. Maka dengan itu juga golongan muda ataupun golongan belia yang berusia 18 hingga 20 tahun mereka pun sudah mulai mengenali bagaimana langkah politik negara dari segi ekonominya sebagai pengetahuan am, bukan saja untuk semata-mata untuk bagaimana membuat keputusan, tapi sebagai pengetahuan am sebagai warga Malaysia itu sendiri. Itu dari segi aspek yang boleh kita lihatlah. Tapi kalau kita lihat berkenaan dengan pengundi muda ini juga seringkali boleh juga dikatakan sebagai pengundi atas pagar lah, sebab mereka ini lebih tertumpu kepada ingin, mereka tidak tahu mana hala tuju, ataupun ada yang mengatakan okey, saya undi berdasarkan ini, yang ini pula saya undi berdasarkan ini. Mereka tidak seperti golongan yang sudah lebih dewasa, mereka lebih fokus, okey saya undi parti ini, saya undi calon ini yang sudah pun tertanam sekian lama. Pengundi muda itu bagaimana pula? Tidak dinafikan memang bukan saja pengundi muda, pengundi yang dewasa pun ada yang berada di atas pagar. Namun bila kita berbicara tentang kumpulan ini, sudah pasti ada isu-isu yang akan memberikan mereka satu cetusan untuk memilih siapa. Dan di saat-saat akhir saya pasti mereka akan melihat mungkin dari aspek faktor keluarga, ya, pengaruh rakan sebaya, dan calon, dan juga manifesto-manifesto yang dibawa oleh calon ataupun parti masing-masing. Maka apabila mereka melihat dan membuat perbandingan, itu sudah pasti akan memberi mereka panduan untuk memilih siapakah yang mereka rasa boleh menerjui kepemimpinan di kawasan menjadi wakil rakyat dan juga memimpin negara. Saya ada terbacalah artikel berkenaan dengan setiap parti yang bertanding khususnya di Sabah dan Sarawak ini, Encik Tony, masing-masing memperjuangkan hak-hak Sabah dan Sarawak. MA63 itu yang diberikan, diletakkan dalam manifesto mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat MA63 ini pelaksanaannya itu, kalau kita ingin menggarap dan menarik peluang khususnya pengundi muda itu sendiri, bagaimana untuk mereka memahami MA63 ini? Adakah mereka juga mudah untuk memahami apakah keperluan hak-hak mereka sebagai pengundi muda yang termaktub dalam MA63 ini, ataupun lebih kepada pengundi yang lebih dewasa, yang lebih matang? Pada saya, bila kita berbicara tentang MA63 ini adalah sesuatu isu yang sangat penting, bukan saja dalam kalangan dewasa tetapi mereka yang muda, ya. Dan untuk supaya mereka tidak mensalah tafsir, maka peranan mereka itu sendiri, pengundi muda, untuk mencari maklumat dan juga parti-parti politik, pemimpin-pemimpin dan banyak lagi pihak lain memainkan peranan penting. Kerana kalau bersandarkan kepada satu pihak saja, perkara ini seringkali dimanipulasikan, dijadikan sebagai satu political capital, ya, dan ada yang kalanya misleading, ya. Jadi sebab itu pada saya pengundi muda itu harus terbuka, dan juga pemimpin-pemimpin harus jujur, harus memberikan yang sebenarnya lah, tidak berselindung dengan fakta-fakta tertentu untuk
mewujudkan kesedaran yang kukuh terhadap isu MA 63 ini. Ya, kita harapkan agar apa yang diperjuangkan, khususnya setiap parti yang bertanding, calon yang bertanding itulah apatah lagi memperjuangkan hak-hak sahabat Sarawak dalam MA 63 ini dapat kita realisasikan, khususnya apa juga yang diharapkan oleh pengundi muda untuk penggal yang berikutnya. Walaupun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Tony kerana bersama kami di khas mengundi PRU ke-15 petang ini. Bersama kita sebentar tadi itu Encik Tony Paridi Bagang, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Sabah. Walaupun sedikit waktu untuk kita, tapi kita percaya sedikit sebanyak memberikan input kepada pendengar dan juga penonton kita. Belum lagi kita menyebut banyak lagi perkara sebenarnya yang ada kaitan, tapi itu kesempatan kita untuk petang ini. Terima kasih Encik Tony dan terima kasih juga bagi anda yang menonton kami. Selepas ini kami akan kembali lagi untuk bawakan perkembangan dan juga bagaimana dengan keadaan untuk sepanjang hari kita bawakan khas hari mengundi PRU ke-15. Oh, Gaman. Saya mau cari bambangan tadi. Oh, ada. Sambil dua lah. Dan kamu tadi cari bambangan, tapi hujan. Oh, bambangan. Kamu pergi mengundi kan nanti? Ya, Bah. Kita semua ni sudah boleh mengundi sudah nih. Tanggung jawab kita telah tuh. Ini pengalaman pertama saya ini pergi mengundi. Kita perlu kah pakai politik muka? Kalau kita bergejala, batuk, selesma, kurang sehat, kita perlu pakai tutup muka tuh. Tapi kalau kita tidak bergejala, dari kita siapa itu? Ya betul itu. Dari kau saja. Nanti masa kita undi tuh, kita perlu tanda pangkak kah atau mau tulis? Kita perlu pangkak supaya undi kita tuh tidak jadi undi rusak. Satu lagi, jangan kita lupa bahwa itu kan pengenalan kita. Jadi kamu semua ini sudah simak di mana tempat kamu mengundi masing-masing. Kamu tengok saja itu. Kamu boleh tahu sudah di mana tempat kamu mengundi masing-masing. Jangan lupa kewajiban pada negara. Berbagi beberapa jam saja lagi untuk anda menunaikan tanggungjawab. Jadi ambil peluang dan kesempatan ini untuk terus datang ke pusat pengundian seperti mana yang disarankan juga oleh pihak SPR. Semak terlebih dahulu di mana saluran dan tempat anda mengundi bagi memastikan kelancaran anda berada di pusat pengundian. Saya dan Jovi sudah pun melunaskan jawab melalui undi pos sebab kami bertugas untuk hari ini. Jadi kita harapkan rakan-rakan kita juga yang menonton pada waktu ini, khususnya bagi pengundi muda yang pertama kali itulah mereka sangat teruja sebenarnya untuk melunaskan tanggungjawab mereka. Ya, tahniah kepada mereka undi 18 yang mungkin sudah pun menunaikan tanggungjawab seawal pagi ini. Kepada anda yang masih lagi belum menunaikan tanggungjawab, masih berbaki seperti Redwin katakan beberapa jam saja lagi, 5.30 itu adalah waktu ya bagi negeri Sabah. Semoga anda semua juga dapat turun walaupun cuaca agak tidak baik ni Redwin kata ini, tapi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, anda juga boleh layari laman Sesawang SPR, dashboard SPR untuk anda saksikan sendiri kalau ingin melihat untuk malam ini bagaimana keputusan yang akan dinyatakan oleh pihak SPR. Kami juga di RTM akan bawakan secara eksklusif dan terkini siaran khas malam keputusan hinggalah malam ini untuk kita bawakan bagaimana keputusan khususnya bagi Pelan Raya Umum ke-15 kali ini. Jadi itu perkembangan yang kita boleh bawakan secara eksklusif dari RTM Sabah untuk waktu ini. Jovi, dengan itu saya Redwin dan saya Jevini Jim. Kita kembali bersama Munawar.